يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الحمد لله القائل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sudah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua akan memperolehi keberkatan hidup di dunia dan di akhirat kelak insya-Allah. Khutbah pada kali ini mendorong kita untuk berusaha mencapai keridhaan Allah dalam pekerjaan.
Para hadirin sekalian, Islam mewajibkan ke atas setiap umatnya supaya berusaha dan bekerja bagi mendapatkan kurniaan dan kelebihan yang Allah sediakan di muka bumi, sama ada di daratan maupun di lautan. Bekerja dan berusaha adalah suatu kewajipan kerana ia merupakan tanggungjawab bagi mendapatkan sumber rezeki yang menjadi kelangsungan kepada kehidupan kita manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat 1 ayat ke-10, "Walaqad makannakum fil ardh waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu dan memberi kuasa di bumi, dan kami jadikan untuk kamu padanya berbagai jalan penghidupan supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit daripada kamu yang bersyukur. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bekerja atau beramal adalah satu bentuk ibadah jika dilaksanakan mengikut aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah merangkaikan beriman dan beramal adalah asas kepada mendapat ganjaran pahala di akhirat, selain mendapat habuan untuk menyara kehidupan di dunia. Adalah amat penting kepada kita supaya sentiasa mempertingkatkan iman di samping mempergiatkan amal dan usaha mencari rezeki. Kita tidak boleh memperkukuhkan iman dengan meninggalkan amal kebajikan, atau sebaliknya memperbanyak amal tanpa menghiraukan kepentingan beriman. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yuqbalu imanun bila amalin wala amalu bila imanin." Yang bermaksud tidak diterima iman tanpa amal, dan sebaliknya tidak diterima amalan tanpa iman. Rawahu Tabrani. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam amat tegas dalam memastikan iman seseorang sentiasa terpelihara hatta dalam pekerjaan untuk mencari rezeki atau nafkah. Seseorang itu tidak harus tenggelam dalam usaha mencari dan mencapai keperluan kehidupan duniawi semata-mata tanpa memikirkan keperluan untuk kehidupan ukhrawi. Islam menyuruh manusia supaya sentiasa menjaga hubungan baik sesama manusia dan memelihara hubungan dengan alam sekitar dan bertanggungjawab dalam pekerjaan. Bahkan Islam melarang manusia membuat kerosakan di muka bumi yang penuh dengan keindahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk sejagat. Sikap mementingkan diri seperti tamak, mengaut keuntungan berlebihan dengan menindas pekerja, melakukan kerosakan kepada alam sekitar walau dengan apa jua alasan, adalah dikira sebagai membuat kerosakan yang mana ianya adalah ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmat yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam telah menggariskan prinsip yang jelas berkaitan dengan pekerjaan yang dihitungkan bagi amal orang yang beriman. Antaranya ialah yang pertama, niat dan tujuan kerja kita mestilah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, kerja yang dilakukan tidak pula bercanggah dengan hukum syarak. Yang ketiga, pekerjaan yang tidak mendatangkan mudarat kepada diri sendiri, kehidupan makhluk lain dan alam sejagat. Yang keempat, kerja yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Yang kelima, kerja yang dilakukan tidak menghalang seseorang untuk menunaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Justru
Pekerja yang mengutamakan ganjaran pahala selain mahu meraih keredaan Allah perlu disertakan dengan niat yang ikhlas kepada Allah semata-mata. Kerja yang dilakukan bukan kerana Allah adalah sia-sia dan hanya mendapat ganjaran duniawi sahaja. Sabda baginda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu dilakukan berdasarkan niat, dan sesungguhnya amalan seseorang itu akan dinilai berdasarkan dengan apa yang diniatkan. Rawahul Bukhari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, selain daripada niat, pekerjaan yang dilakukan hendaklah pekerjaan yang tidak bercanggah dengan perintah syarak. Dewasa ini ramai di kalangan umat Islam yang mengaku bekerja dengan niat kerana Allah, namun kerja yang dilakukannya jelas bertentangan dengan syariat Allah, seperti bekerja di tempat perjudian, bekerja di kelab-kelab malam, bekerja di tempat pengeluaran dan penjualan minuman keras, bekerja mengambil upah sebagai pemeras ugut, bekerja sebagai tukang pukul, bekerja di tempat yang terlibat dengan riba, bekerja di tempat urut walaupun berlesen dan seumpamanya. Pekerjaan yang dinyatakan tidak mungkin menjadi ibadah kepada Allah kerana ianya jelas bertentangan dengan tuntutan syarak. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud, manusia yang paling rugi pada hari kiamat ialah orang yang menerima upah daripada hasil sumber pekerjaan yang haram yang membawa mereka masuk ke dalam neraka. Rawah Tirmizi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, terdapat segolongan pekerja yang bekerja bersungguh-sungguh dengan niat yang baik, namun pada hakikatnya mereka juga dikira rugi kerana tertipu dengan hasutan syaitan apabila dalam masa bekerja sanggup menerima rasuah, dalam masa bekerja sanggup menerima rasuah dan penyalahgunaan kuasa, mengadu domba sesama pekerja, meniupkan perasaan hasad, dengki dan pelbagai sifat mazmumah. Tidak kurang juga yang dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pekerja yang cemerlang, namun gagal dalam memelihara tuntutan syarak yang lebih utama, iaitu mereka meninggalkan solat 5 waktu, menjaga aurat, berpakaian serta memelihara batasan-batasan pergaulan. Namun gagal dalam memelihara tuntutan syarak yang lebih utama, iaitu menunaikan solat 5 waktu, menjaga aurat, berpakaian serta memelihara batasan pergaulan antara lelaki dan wanita di tempat kerja. Mereka yang demikian berangan-angan untuk mendapat pahala dalam pekerjaan, tetapi hakikatnya mereka tertipu dengan angan-angan kosong mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat yang ke-15, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Yang bermaksud, sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, satu hakikat yang tidak dapat dinafikan oleh kita semua, bahawa apa jua pekerjaan yang baik mengikut hukum syarak yang dilakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang dijanjikan dan akan menerima balasan yang baik jua daripada Allah. Sebaliknya, apa jua amalan atau kerja yang dilakukan bertentangan dengan hukum syarak akan mendapat balasan azab siksaan daripada Allah. Demikianlah janji-janji Allah. Oleh itu, kita semua adalah bertanggungjawab di hadapan Allah dan akan dihitung segala amalan dan pekerjaan yang dilakukan di dunia yang fana ini. Oleh itu, marilah kita berusaha untuk memastikan segala amalan dan pekerjaan yang kita lakukan benar-benar mengikut hukum syarak dan layak mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keampunan dan keridhaannya di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yawmil mubarak an takshif 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa radallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاجة ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهاجة. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تلك أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاجة في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor sebagai negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Justru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, tambahkanlah kami dengan ilmu dan kemahiran, suburkanlah jiwa kami dengan akhlak mulia, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti kemarau panjang, banjir besar, wabak penyakit, persakitan, kemiskinan dan lain-lain, supaya hidup kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkah. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu dan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau wajibkan. Berkatilah hidup orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir miskin, sucikanlah harta dan jiwa mereka, lindungilah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Demikian juga ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang mewakafkan hartanya. Terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli